Mengingatkan kita kepada negara Eropah dan kehijauan landscape muka buminya membuatkan Dalat dikenali sebagai kota musim bunga abadi. Menerima nama jolokan seperti The City of Love, Dalat menempa populariti di kalangan pelancong sejak era kolonial Perancis lagi. Maka tidak hairanlah di Dalat sahaja terdapat lebih 2,000 vila indah Perancis yang mewarnai daerah tersebut. Di Dalat ni memang cukup terkenal dengan hasil kopinya. Tapi jangan terkejut, kopi tidak dijual secara berleluasa di sini kerana ia lebih bertujuan ke arah ekspor ke negara-negara luar. Dan kalau cuaca sejuk macam ni, apa lagi, ia sesuailah untuk tanaman pelbagai jenis bunga-bungaan yang cukup segar. Farah teruskan dengan mengunjungi Love Valley yang terletak 5 km dari utara Dalat. Berada di dataran tinggi tengah yang beriklim sejuk, Love Valley mengundang kebanjiran pelancong untuk tujuan bulan madu. Tapi bagi yang dah berkeluarga ataupun nak berlibur di Love Valley bersama anak-anak dan rakan-rakan, usah gusar kerana di sini juga terdapat taman tema yang sesuai untuk tujuan tersebut. Nak berkuda pun boleh. Anda akan disapa ramah oleh koboi Vietnam yang lengkap bersenjata. Hanya mengenakan bayaran masuk sebanyak $1, boleh dikatakan Love Valley memenuhi selera pengunjung tempatan dan pelancong luar. Di sini juga ditempatkan deretan kedai yang mempamerkan pelbagai barangan yang memancing keinginan pengunjung Love Valley. Kalau dah namanya lokasi libur keluarga, sudah pasti kanak-kanaklah yang paling seronok menghabiskan masa berkualiti mereka di samping keluarga tersayang. Farah nak berjalan lagi untuk melihat sendiri tasik buatan indah yang mempersona mata pengunjung Love Valley. Wah, inilah dia keindahan Love Valley, sesuai untuk pasangan kekasih di luar sana yang ingin merakamkan saat-saat bahagia anda di sini. Dah datang ke sini, takkan tak nak mencuba pengalaman rekreasi di sini kan? Dari jauh Farah dah nampak perahu kayu yang berbentuk angsa menyusuri tasik. Teringinlah pula nak mencuba kan? Tapi takkan nak naik seorang-seorang. Apa lagi, Farah cuba dekati seorang gadis tempatan. Nak tak dia temankan Farah? Walaupun tiada kekasih hati, tetapi ada kawan baru namanya Tau di Vietnam ni. Kami sama-sama nak mengabadikan kenangan kami di Love Valley. Alhamdulillah dapat juga kawan baru yang menemani Farah mengayuh perahu angsa di perairan tasik. Sambil bertukar-tukar cerita, kami nikmati sepenuhnya keindahan tasik yang dikelilingi lereng bukit dan dilatari pohon-pohon pine. Rasa segar je badan Farah ni selepas keluar dari Love Valley. Farah nak ke destinasi seterusnya iaitu Crazy House. Sebelum tu, Farah nak kongsi sedikit info dengan anda. Kalau di Dalat, anda perlu bergerak ke bahagian tengah bandar sebab di situlah letaknya restoran, kafe, pasar, bank dan penginapan bajet. Mudahlah sikit nak berurusan dan bercuti dengan selesa, ya tak? Sampai je, mata terus disajikan dengan eksterior unik Crazy House di Bandar Dalat. Agaknya inilah kejutan adventure yang dialami oleh kebanyakan pelancong. Kalau diberi peluang, anda nak tak bermalam di hotel ini? Selain seni binanya yang unik, hotel yang direka oleh Hangar ini turut mempunyai dekorasi yang berlainan pada setiap bilik. Tapi Farah tak adalah begitu teruja sangat nak bermalam di sini. Agak menyeramkanlah, padanlah Crazy House ni hanya menerima kunjungan pada 11 siang sahaja berbanding malam. Nama aslinya ialah Hangar Guest House and Gallery, tetapi penduduk tempatan menggelarnya sebagai Crazy House. Ketika berada di hadapan pintu masuk, agak mudah untuk memahami mengapa rumah ini agak aneh pada pandangan mata. Kelihatan seperti istana dongeng, ia mempunyai seni bina yang tidak terduga. Cuba anda bayangkan binaan yang kontroversi dan tidak konvensional ini ada di Malaysia. Nak jadi gila pun gila lah. Tapi inilah antara tempat penginapan idaman Farah sekarang ni di Crazy House Dalat, Vietnam. Crazy House yang dibina oleh Hangar
anak perempuan bekas Presiden Vietnam ini mencerminkan minatnya yang mendalam terhadap seni dan binaan artistik. Heng bukanlah calang-calang arkitek, tetapi seorang arkitek terlatih dan memiliki PhD daripada Moscow State University sebelum beliau memulakan projek pembinaan rumah tamu galeri dan juga merangkap muzium ini. Di sini turut dipamerkan susu galur salasilah keturunannya dan kronologi sejarah berkaitan Vietnam serta koleksi peribadi dan pencapaian Heng sendiri. Okey, ini salah satu bilik yang terdapat di Crazy House. Namanya adalah bilik honeymoon. Dasar bangunan Crazy House adalah pokok dan konkrit dan sekali pandang dari luar nampak seperti rumah pokok selain dilengkapi perabot unik dan patung binatang yang besar dan eksotik. Anda dah teruja untuk melawat? Cuma $1 US bayaran masuk dan antara 20 ke 80 US dollar bagi mengecapi adventure bermalam di Crazy House. Dari pagi Farah bersia-sia di serata bandar unik Dalat. Sekarang tiba masa untuk berkongsi maklumat makanan halal dengan anda. Jauh perjalanan, luas pengalaman. Berjalan-jalan juga tapi perut haruslah diisi tepat pada waktunya. Okey, hari ini menu Farah sangatlah simple. Okey, di depan mata Farah sekarang ni kita ada sup udang bersama dengan ada daun bawang dan sebagainya. Dihidangkan juga bersama dengan penaik selera lah ni kita panggil dia, telur goreng dan juga ini kalau anda berkunjung ke Vietnam kena makan nasi. Nasinya memang special, bau wangi, tak cukup makan satu mangkuk. Nak tambah lagi dan tambah lagi. Okey, saya makan dulu Ambil sup dia sikit. Sayur-sayuran. Lepas ni kita nak berjalan jauh lagi ni. Kita memerlukan tenaga. Kita makan sayur banyak. Untuk pengetahuan anda yang bakal berkunjung di Dalat ni, sebenarnya di sini tiada restoran halal. Tetapi, ambil contoh macam Farah. Ini adalah antara pilihan yang terbaik untuk kita sebagai Muslim. Bolehlah menikmati sup sayur, sup udang dan sebagainya. Macam Farah juga ada telur goreng dan juga cili padi. Makan dulu Jemput makan. Kita ambillah bawang ekstra sikit Bawang ni terlalu banyak khasiat, terutama sekali bawang putih. Kalau kita yang tengah sihat ni, satu hari kita boleh ambil 1 ulas bawang pun jadilah. Memang baik untuk kesihatan. Okey, kepada anda yang ingin berkunjung ke Vietnam tu, pastikan anda datang ke Dalat ni. Terlalu banyak tempat yang istimewa di sini dan selepas ni Farah akan meneruskan lokasi-lokasi Farah yang seterusnya. Dan kini izinkan Farah untuk makan terlebih dahulu. Lokasi Farah yang seterusnya ialah di Lan Bian Mountain yang terletak hanya 12 km dari tengah bandar Dalat. Setibanya di kaki gunung, terdapat khidmat pengangkutan yang ditawarkan sebagai pilihan untuk lawatan ke gunung legenda ini. Nak menjejaki Gunung Lan Bian. Sekiranya suka, pengunjung boleh memilih untuk menaiki jeep yang boleh membawa anda terus ke puncak gunung Lan Bian. Ataupun kalau yang gemarkan sedikit adventure, bolehlah menyewa motosikal ataupun sekadar menunggang kuda yang sememangnya terdapat di pintu masuk kaki gunung Lan Bian. Alhamdulillah dah sampai pun Farah di puncak gunung Lan Bian. Jika anda ingin tahu sedikit sejarah tentang gunung ini, nama Lan Bian diambil dari nama seorang lelaki dan wanita di mana cinta mereka terhalang disebabkan oleh
kerana mereka adalah berasal dari kampung yang berbeza. Oleh kerana cinta mereka tidak direstui, mereka sama-sama nekat untuk terjun dari pergunungan ini dan nama mereka terpatri di gunung ini, Gunung Lan Bian. Farah nak sambung sedikit lagi kisah tragis Lan dan Bian. Setelah kematian anaknya, bapa Bian berasa insaf dan menebus kesilapannya dengan menyatukan kedua-dua puak menjadi satu puak, dipanggil Keho. Sejak itu lelaki dan wanita puak Keho dibenarkan berkahwin sesama mereka. Dan kini Gunung Lan Bian di Kampung Langu Tuong menjadi saksi pengorbanan cinta dan pengorbanan dua insan ini. Gunung Lan Bian yang merupakan gunung tertinggi di Dalat antara menjadi tarikan aktiviti rekreasi pelancongan yang ideal kepada pengunjung. Selain itu, anda juga boleh bermesra dengan etnik asli minoriti yang terdapat di sini, pelajari kebudayaan Kongkiang dan juga seni kraf tangan mereka. Jika berkenan, bolehlah membelinya sebagai tanda kenangan di Lan Bian. Berapa harga? Kena cakap. Terima kasih. Jumpa lagi. Datang Malaysia, Boleh? Gunung Lan Bian menjadi tapak ekologi pelancongan yang menarik untuk dikunjungi. Untuk itu, Farah tinggalkan Lan Bian untuk ke satu lagi tempat riadah yang menarik. Berada di tengah Prenpas sekitar 4 km dari Dalat, air terjun Datanla merupakan destinasi pilihan rekreasi yang paling banyak dilawati oleh pelancong. Ia menjadi tarikan ramai pengunjung, lebih-lebih lagi sejak adanya sistem kereta luncur yang dibina untuk memberi hiburan ekstra kepada pencinta alam semula jadi. Sistem kereta luncur yang direka dan dipasang oleh Jerman ini mempunyai sebanyak 48 kereta kecil dan setiap kereta boleh memuatkan seramai 2 penumpang. Kereta luncur ini mampu meluncur selaju 40 km sejam dengan dikawal oleh penumpang yang berada di tempat belakang melalui kawalan sistem brek yang mudah. Bagi yang bimbangkan keselamatan, usah-usar kerana sistem ini mematuhi sepenuhnya standard keselamatan Eropah. Ini adalah salah satu tarikan hebat yang berada di Datanla Waterfall. Seronok naik slide car. Lupakan rasa risau, sebaliknya nikmatilah pemandangan mengagumkan flora dan fauna dan juga limpahan air terjun Datanla yang terkenal ini. Wah, inilah masa yang terbaik untuk kita menghayati keindahan semula jadi ciptaan ilahi. Air terjun yang dinamakan Datanla ini berasal daripada bahasa Keho yang merupakan kaum etnik majoriti di Dalat, membawa maksud air yang mengalir di bawah daun. Kawasan air terjun yang dikelilingi oleh hutan dan pokok-pokok pine sedikit sebanyak menimbulkan suasana kisah romantik menurut legenda tempatan. Bercakap mengenai legenda, penduduk tempatan di zaman dahulu mempercayai kehadiran dewi-dewi kayangan yang turun bermandi-manda di anak sungai air terjun ini. Dari pandangan atas, Farah menghayati keindahan air terjun yang melimpahi lembah kecil setinggi 300 meter dan membentuk landscape yang begitu menakjubkan. Agaknya pada sangkaan penduduk mereka zaman dahulu kala, keindahan seperti inilah yang mendambat hati Dewi dan Puteri Kayangan. Anda masih ingat Baudai White Palace yang Farah kunjungi di Vung Tau? Kali ini Farah nak bawa anda melawat Baudai Summer Palace yang terletak di Dalat. Untuk pengetahuan anda, istana ini merupakan salah satu daripada 3 istana yang dimiliki Maharaja Baudai dan dibina pada 1933. Di
Jalan Trivit Vong dari 2.5 km selatan Dalat, Summer Palace dibina ketika Baudai masih memegang takhta kerajaan Hue dan sering menjadikan istana ini sebagai persinggahan setiap musim panas. Sedikit info untuk anda, apabila Perancis kembali ke Vietnam, Baudai menjadi Menteri Boneka pada 1950 dan menggunakan istana ini sebagai rumah dan pejabatnya. Di sini, selain mempamerkan koleksi pribadinya, turut dipamerkan koleksi cenderamata yang diterima termasuk daripada Raja Sihanouk dari Kemboja. Ini semua adalah antara khazanah dan juga peralatan-peralatan yang pernah digunakan oleh King Baudai. Boy, jadi puteri raja sekejap. The same. Same one. Okay. Nicer. Hari ini ada anak raja nak datang. So, tengoklah Farah terpilih atau tidak terpilih. Princess! Sempat juga melarang jadi Tuan Puteri. Lepas tu Farah naik pula ke tingkat atas yang menempatkan bilik tidur Maharaja Baudai, permaisurinya dan putera-puterinya. Dekorasi bilik-bilik ini memang tidak pernah diubah dan diusik sejak sekian lamanya. Destinasi kita yang seterusnya ialah sebuah lagi tempat bersejarah yang juga menjadi lokasi utama pelancong di Dalat. Ke manakah kita? Semestinya di Dalat Railway Station. Bukan stesen kereta api yang biasa tahu. Dari luar dah nampak seni bina unik stesen ini. Banyak tempat menarik yang sempat Farah kunjungi hari ini dan kini Farah ingin menjamu mata menikmati keunikan seni bina Dalat Railway Station yang dibina pada tahun 1932 oleh dua orang arkitek berbangsa Perancis. Stesen kereta api Dalat ini mempunyai gaya seni bina yang unik yang merangkumi keseluruhan tema Art Deco dengan unsur-unsur asli kediaman Kolonel Nguyen Cao dari dataran tinggi Vietnam Tengah. Stesen kereta api Dalat yang dibuka pada 1938 untuk kegunaan penduduk bandar Dalat di wilayah Lam Dong pernah menghentikan operasinya sepanjang tempoh Perang Vietnam. Ini adalah kerana seluruh laluan trek kereta api pada ketika itu menjadi sasaran dan pengeboman. Setelah era peperangan berlalu, stesen ini dibuka semula secara berperingkat pada tahun 1990-an ke kampung yang berhampiran di Traimat. Kini, ia berperanan sepenuhnya sebagai tempat tarikan pelancongan. Dah namanya tempat sejarah, jumpa pula pasangan model yang sibuk mengadakan sesi fotografi. Semuanya meminjam nilai sejarah stesen kereta api Dalat. Okey, ini kereta api yang digunakan pada tahun 1932 dan kalau kita lihat di sini ada arang. Arang ni akan diambil sedikit demi sedikit masuk ke dalam kawasan ini dan kemudian kita tarik. Dan kemudian driver pun akan duduk di sini dan memandulah kereta api pada tahun 1932. Sudah dengan kembara pada hari ini, badan pun dah penat. Sekarang tibalah masanya untuk kembali ke tempat penginapan. Tapi sebelum tu rasa nak singgah ke Pasar Malam Dalat. Kita tengok apa yang Farah nak sambar pula kali ini. Alright. Okay, thank you. Come on. Okay. Yeay. Pertama plus satu. Dapat emas satu. Jom kita jalan lagi. Macam biasalah, kalau di pasar malam tu, aksesori wanita, perhiasan rumah, pakaian, tudung pun ada. Itu tak termasuk lagi deretan gerai yang menjual makanan dan minuman. Permainan kanak-kanak pun ada. Memang memancing perhatian anak-anak ya. Oleh itu, awas papa, awas mama. Farah berjalan lagi ke hujung pasar. Dalam leka tu nampak pula ada brother ni tengah asyik menyiapkan lukisannya. Lukisan yang dilukis terus di atas kepingan kayu. Memang cantik.
Punyalah ramai orang. Tengok dari atas dah macam lautan manusia yang membanjiri pasar malam ni. Tengok tu, penjual sampai bersusun di sepanjang tangga. Cari rezekilah katakan. Okey, cuaca malam semakin sejuk. Farah nak pulang ke hotel dulu. Melancong ke Vietnam menjanjikan anda eksplorasi yang menakjubkan dari keindahan budayanya. Tetapi singgah di Dalat memberikan anda kejutan yang anda tidak pernah bayangkan. Sampai di sini saja. Teruskan bersama Farah. Kembali merentasi Vietnam ke destinasi yang lain pula. Assalamualaikum.